Assalamualaikum semua dan salam Ramadan. So hari ini kita bertemu kembali pada hari Selasa 12.30 hari bersama Ustaz Syafiq. Okey, Ustaz apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah dapat sihat. Alhamdulillah. Dia ada penampilan baru. Nampak lebih kacak macam tu. So hari ini kita Ustaz dari mana? Saya daripada Bandar Baru Bangi. Okey, ada kelas lah. Ada kelas. Okey, kita ucapkan selamat datang dan selamat sama live kita dengan siapa ni? Kita ada Puan Farah. Kita ada Puan Rosmina Mida. Hai Puan. So hari ni kita pun ada topik yang lebih menarik, iaitu sebelum tu kita akan ucapkan terima kasih untuk Mami kat luar sana sebab sudi dan beri masa untuk kita belajar bersama Ustaz Syafiq lah. Ustaz Syafiq akan share ilmu tajwid dan ilmu, kita sama-sama belajar ilmu yang baru ni. Okay, kita tunggu siapa ada lagi ni. Puan Nur Anis. So sebelum apa-apa kita nak check kita punya suara jelas tak? Suara jelas dan gambar jelas. Ada goyang-goyang ke? Okay, alhamdulillah jelas. Okay, suara jelas, gambar jelas. Okay, salam semua. Hai Puan Irish. So hari ini kita punya topik bersama Ustaz Syafiq ialah apa, Ustaz? InsyaAllah ini kita akan kongsikan sedikit berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okay, kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Sebab kadang-kadang kita tak perasan benda Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang benda yang simple, kadang-kadang kita pun kita ralat kan. So kita punya alhamdulillah suara jelas, gambar jelas. So sebelum tu jangan lupa like, komen dan share. Okay, kita sama-sama share manfaat kita hari ni dengan Ustaz Syafiq. Okay. So hari ni kesalahan dalam bacaan Al-Quran. So dah boleh ada tak? Okay Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Penonton sekalian, insyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas terapi tajwid. Sebelum saya pergi jauh, bolehlah hashtag terapi tajwid, insyaAllah. Okay, sebelum tu kita kena alhamdulillah lah, hari ni hari yang ke-9 Ramadan. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita ni peluang lagi, masih lagi bernyawa meneruskan kehidupan kita dalam bulan Ramadan ni. Dan minta tuan-tuan perempuan untuk kita ni sama-sama lah muhasabah hari yang ke-9 ni. Dah berapa banyaklah Quran kita baca, solat tarawih kita macam mana. Okay. Adakah kita dah start dah pergi gedung-gedung apa ni untuk raya kan? Okay. Siapa raya? Siapa raya kan? Okay. Jadi kita ni rasa kejap dah kita dah masuk yang hari yang ke-9 lah. Ya. Okay, InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okay, InsyaAllah tuan-tuan. Okay, jadi kesalahan ni kita panggil sebagai al-lahnu. Lahnu lah kesalahan. Dan ulama telah membahagikan kesalahan ni kepada 2 bahagian. Dan ada juga yang membahagikan kepada 3 bahagian. Okay. Jadi tuan-tuan boleh tengok ada kat skrin belakang. Okey. Jadi pertamanya berkenaan dengan
saya ingatkan tuan-tuan, siapa yang kat rumah tu bolehlah ambil buku, ambil pen untuk catat lah. InsyaAllah. Okey, sebelum pergi jauh, kita flashback balik lah apa yang kita dah belajar minggu lepas. Pertama, saya ada kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan pembahagian. Ulama telah membahagikan Al-Quran ni kepada 4 bahagian. Yang pertamanya disebut sebagai At-Tiwan. At-Tiwan ni surah-surah yang panjang. At-Tiwan, surah-surah yang panjang. Okay. Yang kedua disebut sebagai Al-Mi'un. Ayat surah Al-Mi'un ni dalam lebih kurang 100 ayat. 100 ayat. Dan yang bahagian ketiga disebut sebagai Al-Mathani. Jumlah ayat kurang daripada 100 ayat, itu Al-Masani. Dan yang keempat adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal ni adalah ayat yang lagi pendek, dan ada pemisah di antara surah-surah. Jadi kita dah tahu dah, ulama dah bahagikan surah ni kepada 4 bahagian. Jadi kita nak belajar Quran ni, nak baca Quran ni, kita kena ikut peringkat-peringkat ni. Saya terangkan minggu lepas, kita ada yang melalui proses Iqra, ada yang melalui proses yang zaman-zaman lama dulu, Qadam. Zaman start tu. Zaman saya dulu lama dah. Lepas tu adanya Qiraati. Dan kita pun telah belajar daripada mana asal usul kepada kaedah Qiraati, kaedah Iqra tersebut. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kepada bahagian-bahagian kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. InsyaAllah. So hari ini kita ada dapat komen ke? Ya betul Ustaz, dah tengok last week best. Alhamdulillah, dia mesti setia dengan Ustaz untuk share ilmu ni. Sebab dia last week pun dia dah tengok Ustaz. So dia lagi tak sabar untuk share, untuk dapatkan ilmu tentang kesalahan dalam Al-Quran. Okey, pertamanya, kesalahan dalam Al-Quran ni adalah disebut sebagai Al-Lahnul Jali, kesalahan yang jelas dan nyata lah. Jadi kesalahan yang jelas dan nyata ni, dia berlaku apabila melibatkan kepada perubahan tanda baris, perubahan huruf. Jadi benda ni adalah kesalahan yang sangat besar lah, kesalahan yang sangat berat. Dan kesalahan ni dihukum haram lah, dosa lah. Jadi kalau dari sudut solat pun boleh tak sah solat tersebut. Sebab kita solat, kita baca surah Fatihah. Kita baca surah Fatihah dalam solat. Dan apabila Fatihah kita tak sempurna, maka tak sempurnalah solat, tak sahlah solat. Okey. Sebab apa? Sebab surah Fatihah ni adalah salah satu daripada rukun qauli. Jadi wajib kan? Okey, jadi Al-Lahnul Jali ni adalah kesalahan yang semua orang dapat tahu. Dan jadi kesalahan semua orang dapat tahu. Orang dengar dah bacaan yang berubah. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca dengan balik atas, ada kesalahan. Okey, jadi bahagian yang kedua disebut sebagai Al-Lahnul Khafi, kesalahan yang tersembunyi. Okey, kesalahan yang tersembunyi ni dia tidak membawa kepada perubahan dari sudut makna, tetapi dia apabila meninggalkan kepada kadar harakat ataupun tidak jagalah dari sudut idgham, dari sudut ikhfa, semua tu, dan tidak berubah dari sudut maksud ayat tu lah. Jadi kesalahan ini tidak sampailah mencacatkan dari sudut solat, tetapi tidaklah sampai membatalkan solat. Tapi dia kita kena tegah, kita kena hindar benda ni. Makruh lah benda ni. Okay, jadi macam mana dapat tahu kesalahan ni? Jadi dapat kesalahan ni adalah orang-orang yang belajar berkenaan tajwid. Dia tahu dah kesalahan tersebut. Jadi kita selalu kena belajar dan improve dalam kehidupan kan, terutama dalam solat. Sebab solat ni dia benda yang wajib, yang dia sebagai tiap agama kita selalu buat hari-hari. So sebelum selain okey, so kebiasaannya kesalahan apa yang luar sana
Contohnya dalam bacaan Al-Fatihah. Kebiasaan apa ni dari sudut kesalahan bacaan ni. Kesalahan bacaan melibatkan dalam surah Fatihah. Dan apa ni kita dah tahulah, biasalah Melayu mestilah dari sudut lidah kita lah, tak sama dengan Arab kan. Jadi adalah kesalahan dari sudut sebutan, makhraj, sifat huruf. So boleh Ustaz share sikit bacaan Al-Fatihah? Okay, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya ada siapkan sedikit lah slide apa ni berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam surah Fatihah yang biasa kita dapati lah. Okey, jadi sebelum pergi jauh saya nak cerita sikit berkenaan dengan 4 perkara yang kita kena ambil perhatian lah berkenaan dengan dalam surah Fatihah. Surah Fatihah ketika solat, yang kebiasaan daripada kita ni buat. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa ni, baca surah Fatihah tapi mulut terkumat kami. Contoh. Bismillah. Dia gerak mulut je tapi tak bunyi. Okey, jadi surah Fatihah ni kena kita kena bunyi. Jelas. Kena jelas lah. Jadi waktu kita solat kena bunyi surah Fatihah. Okey, bacaan surah. Okey, yang kedua, yang kebiasaan kita ni orang biasa buat salah ni, apa ni, dia baca surah Fatihah tetapi baca tanpa apa ni, dia keluar angin. Keluar angin. Ada tak baca keluar angin? Jadi ada yang baca keluar angin sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan boleh lihat kat ni. Dia baca macam tu lah. keluar angin je. Mungkin dia nak cepat daripada so Okey. baca. So kadang kita macam buat apa ni pun kita memang kena ambil berat lah untuk anak-anak kan. Okey, jadi yang kedua, jadi yang ketiga. Yang kedua ni tadi saya terskip sikit untuk yang ketiga ni. Yang kedua tadi rupanya apa ni, bacaan Fatihah dalam keadaan berbisik. Berbisik. Okay, dan yang terakhir sekali, baca Fatihah tapi baca tak bunyi. Ni ada ramai orang daripada kita ni, jemaah-jemaah dekat masjid, dekat surau, duduk sebelah tak bunyi, senyap macam hati. Ni sah-sah lah, tak sah lah solat ni. Okay. Jadi jelas baca surah Fatihah ni kita kena dengar pada telinga kita. Kena jelas pada telinga kita dari sudut sebutan ni. Okey. Jadi okay, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan apakah itu yang dimaksudkan dengan al-lahnul jali tadi. Kesalahan yang tuan-tuan boleh tengok kesalahan yang inilah yang okey, dah jelas dah. Kesalahan yang sangat berat lah, sangat berat, yang mengubah kepada maksud makna Al-Quran tersebut. Okay. Dan yang kedua, lahnul khafi, kesalahan yang kecil saja. Tetapi kesalahan kecil ni kalau sedara amal pun tak boleh lah. Dia tegah. Jadi kita kena perbaiki. Okay. Jadi yang ketiga, ada yang disebut juga oleh ulama adalah kesalahan al-khafi, kesalahan yang sangat tersembunyi. Okay. Jadi siapa yang dapat tahu kesalahan yang sangat tersembunyi ni? Jadi orang dapat tahu kesalahan tersembunyi ni sebab kesalahan yang sangat tersembunyi ni sangat berkait rapat dengan makhraj huruf, sangat berkait rapat dengan sifat huruf. Dan nabrah ni adalah dari sudut ketepatan nada, dari sudut tekanan keluar huruf ni yang tepat. Okay. Jadi kalau kita dari sudut Melayu ni ada yang bunyi, kalau orang Perak bunyi stay Perak sikit. Perak yang stay Perak sikit. Ada lorak dia. Lorak dia, ada yang Kedah saya bunyi Kedah sikit. Ada yang Kelantan bunyi Kelantan sikit. Jadi slang. Ada slang dia. Jadi untuk ketetapan tepat lah, nak bagi tepat dari sudut sebutan ni, kenalah jumpa orang yang betul-betul. Inilah kalau kita sebut sebagai inilah, kena orang Arab ni, orang Arab. Okay, jadi orang Arab ni tak semua orang Arab
ni dari sudut apa ni, ketepatan sebutan ni. Orang Arab yang belajar lah, maksudnya saya belajar lah. Okey, jadi kesalahan ni jika berubah makna pun di hukum ni tak haram juga. Okay, dan hanya diketahui, boleh tengok, diketahui oleh orang mutakhasis ilmu tajwid, orang yang bidang, orang yang pakar dalam bidang tajwid. Okay, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan Al-Lahnul Jali. Kita tengok kat sini. Saya ambil daripada surah surah An-Nisa ayat 145. Okay, surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Jadi dekat dalam surah ni, tuan-tuan boleh tengoklah terjemahan. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik ni, dia ni ditempatkan darkil asfali minan nar, di dalam tingkatan yang paling bawah sekali dalam neraka. Asfal minan nar walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan sekali mendapatkan sesiapa pun yang menolong mereka. Jadi dekat sini, daripada pengalaman saya lah, saya kerja sebagai guru tahfiz, adalah pelajar yang tasmih, yang baca depan guru, dia tersalah an-nab, dia tertukar nab, roh yang belakang tu dia tertukar dengan sin. Jadi an-nas. Okey. Jadi bila tertukar pada satu huruf, dan berubah maksud dia. Jadi yang dimaksudkan an-nab neraka, an-nas manusia. Jadi dah jauh dah lagi dah. Salah satu je dia dah salah satu dah maksud. Dah ubah maksud. Itu antara kesalahan. Kita boleh tahulah Al-Lahnul Jali, kesalahannya yang sangat besar, sangat berat lah, sangat jelas lah. Okey, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Okey, yang tadi 4 keadaan yang kebiasaan orang kita buat salah lah. Dan kesalahan ni yang melibatkan apa ni, tak sah solat sebab tak bunyi bacaan Fatihah. Okey, tak bunyi bacaan Fatihah tu maksudnya kita tak dengar pada pendengar kita lah. Okey, yang seterusnya, okey, kat sini saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan 7 tempat apa ni, Lahnul Jali, kesalahan yang sangat berat lah dalam surah Fatihah. Sebab apa saya ketengahkan surah Fatihah ni? Sebab surah Fatihah ni tiap hari kita nak baca kan. Jadi ada yang daripada kita ni tak sedar, ini kita baca salah. Okey, jadi daripada tu kita kena sentiasa perbaiki, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh lihat okey, daripada ayat yang kedua, ayat pertama surah Fatihah apa tuan-tuan? Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Kita pun kena buat note ni. Okey. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Dekat sini ada yang salah dari sudut menukarkan huruf ha. Makhraj huruf ha ni dekat ustal halki, dekat pertengahan kepada halqum. Jadi ada yang tukar kepada ha simpul. Ha simpul ni dia terletak di aqsal halki, dekat pangkal halqum. Jadi dah tertukar lah, dan maksud pun dah berubah. Maksud dah berubah lah. Jadi alhamdu tu maksud alhamdu. Alhamdu tu maksudnya binasa. Berbeza lah. Alhamdu segala puji. Jadi berubah maksud. Itu antaranya kesalahan al-jali. Jadi tuan-tuan kena cubalah. Alhamdu kena sifat yang apa ni, sifat huruf yang ada angin. Alhamdu. Habdas, kita biasa sebut habdas. Okey. Lagi kesalahan yang seterusnya adalah iyyaka. Kesalahan bila kita kasrahkan, kita membaris bawah. Iyyaki. Iyyaki. Jadi iyyaka, ayat ke berapa ni? Ayat iyyaka ni. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iya ayat ke 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang ke 5. Jadi bila membaris bawahkan ni adalah salah lah. Iyyaka. Dia iyyaka ni dia jadi kepada dhamir, ganti diri, menunjukkan jantina wanita. Jadi Allah Ta'ala ni tak ada jantina. Jadi tak buat kesalahan yang sangat besar. Iyyaka. Yang seterusnya mustaqim.
mustaqim. Ada yang tukar kepada sa. Huruf makhraj, huruf qaf ni kita letak di pangkal lidah. Pangkal lidah. Jadi makhraj lidah ni ada 3 bahagian. Di pangkal, di tengah dan di depan. Di depan yang paling banyak sekali. InsyaAllah kita akan masuk InsyaAllah pada kelas next lah untuk apa ni, yang makhraj hurufnya. Okey, yang seterusnya ad-din. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 kan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ayat ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ayat ke-4. Ada yang baca maliki yaumiddin. Okey, ni al-lazi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Ada yang baca siratal ladzi. Alladzi ditukar dengan zal, tukar kepada huruf dal. Ini kesalahan yang saya ulang. Alladzi tu alladzi ni ad-din. Tukar kepada ad-din. Ad-din ni pada maksud dia adalah agama. Banyak buah maksud kan. Dan seterusnya an'amta. Dia sama seperti yang kedua tadi. Tukar pada membomahkan ni adalah kita membaris hadapankan atau kita mengkasrah, membagi bawahkan. An'amtu, an'amti, termasuk dalam kesalahan yang sangat besar. Yang keenam, maghdubi. Ada orang yang tukar pada huruf ra tu ditukar kepada huruf ra. Huruf ra makhraj ra kat sini tertukar kepada huruf ra. Ra makhraj kat depan. Ra. Okey. Jadi ubah maksud juga. Maghdu dibaca maghdu. Okey. Dan terakhir sekali adh-dhalin dibaca adh-dhalin. Jadi kesalahan ni antara kesalahan yang berat lah. Adh-dhalin. Ubah maknanya kan. Okay, jadi tuan-tuan, itulah antara 7 kesalahan yang sangat berat lah dalam surah Fatihah. Dan sebenarnya dalam surah Fatihah ni ada 3 pendapat. Saya simpulkan 3 pendapat. Yang pertamanya kata yang menyebut pendapat yang mengatakan dalam surah Fatihah ni ada 45 kesalahan dalam surah Fatihah. 45 kesalahan ni merangkumi kesalahan yang lahnul jali, lahnul khafi. Okey. Ada pendapat yang mengatakan 27 tempat dalam surah Fatihah kesalahan yang biasa dilakukan, dan ada pendapat yang mengatakan 55 tempat dalam surah Fatihah. Terima kasih Ustaz. Sebab hari ni banyak juga yang kita baca hari-hari, ada kesilapan yang baru saya tahu okey, ini bacaan yang kita kena perbetulkan untuk surah Al-Fatihah ni. Okey. So sebelum tu dan untuk scan kita sebelum ni ada untuk untuk percutian di Maldives, yang tiket untuk skate and win tu. So kita boleh tengok video di Maldives. Hello, Assalamualaikum. Kak Erin here and Abang Remy. okay, hari ni Kak Erin nak beritahu apakah langkah-langkah yang Narina dah buat untuk menghargai you all semua para pelanggan, pengguna setia Narina. Okay, so tahun ni untuk betul-betul menghargai, appreciate wanita, ibu kan, isteri. So Narina, kita keluarkan special edition Narina Rose Love. So ini khas untuk wanita, untuk masalah-masalah stres, rasa anxiety
hologram dekat tepi ni. So you all hanya perlu scan dan automatik akan terus dapat point dalam kita punya sistem community family Narina. So next tu macam-macam lah. Dia boleh buat testimoni, boleh buat rating, tu semua akan collect point. So bila points you all dah cukup 200 point, deng deng, kita akan umumkan apa hadiah dia. Dan dia bukannya semestinya Narina roster sahaja, semua range produk Narina, dan program ni akan berlangsung selama 6 bulan, bermula April, Mei, Jun sampai September 2009. So 6 bulan program ni akan berlangsung, minimum 200 poin sahaja. Tak tahu tak hadiah dia apa? Mesti tak tahu kan? Tada! Yang untuk 2 orang ke Mari! Okay, semua dah tengok kita punya percutian tu kat Maldives. So siapa dan korang kena dapatkan Narina, scan and win untuk join percutian ke Maldives. Okay, yang ramai jadi kegilaan untuk jadi impian mami kat luar sana. So dia mudah saja. First kena dapatkan mana-mana produk Narina dan scan dia punya QR code ni dan anda boleh kumpul poin 200 poin, okay, untuk dapatkan percutian ke Maldives. So bersama Ustaz Syafiq lagi kita hari ni ada untuk kita punya scan and win ni, kita boleh tengok kita punya ada cabutan bertuah. Selain percutian ke Maldives, kita ada cabutan bertuah yang kita khaskan, iaitu loket emas yang kita hadiahkan untuk menghargai mami-mami kat luar sana. So kita siapa ada siapa dekat live ni? Kita ada Puan Yanti. Hai. Kita ada Puan Yanti, kita ada Puan Anis. Kita ada siapa lagi ni? Puan Damia. Cakap bagus ni belajar. So hari ni kita ada share kesalahan bacaan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. So ada yang tanya macam mana nak dapatkan poin 200 poin ni. So ini share lagi. Dapatkan mana-mana produk Narina dan scan QR code untuk kumpulkan 200 poin. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Nuriza. Puan dari mana tu? So ramai dia dah hashtag terapi tajwid. Terapi tajwid. So Ustaz mungkin boleh share untuk next topik, apa yang kebiasaan topik yang orang selalu tanya Ustaz lah. Okay. Kebiasaan melibatkan tajwid ni, kita macam mana, setiap orang ni ada beza-beza lah. Ada yang cara yang mudah kita nak tahu tahap kita punya tajwid ni, kita kena baca dulu. Kita cari, contoh kita pergi masjid, kita jumpa dengan imam, dengan bilal, kita baca dulu bacaan, kita baca dulu Quran. Dan masa tu lah orang yang pakar dalam tajwid ni, dia akan tahu kesalahan ada dekat sini, kena bagi kat sini, kena bagi kat sini. Jadi cara nak belajar tajwid ni, tuan-tuan perempuan jangan malu lah, jangan segan lah. Sebab dari sudut pengalaman saya sendiri pun, saya pernah lah mengajar orang yang umur 60-an, ni dah ada cucu dah ligar lah, dia baru nak belajar Quran. Tapi tak ada masalah, kita kena ketepikan dari sudut rasa malu tu, sebab kita nak belajar, tanggungjawab kita lah. Jadi adalah pengalaman saya mengajar orang yang umur 40-an dan baru mengeja Iqra' lagi lah.
Dia tak apa, ada kesungguhan tu teruskan, tuan-tuan rumah teruskan. Ada usaha, Ada usaha. untuk perbaiki diri kan. InsyaAllah. So kebanyakan macam ada setengah dia suka mengaji, tapi dia masih untuk tajwid dia masih kurang. Aha. So, mungkin dia boleh terus belajar dan boleh berguru kan, ustazah kan. Aha. Lebih betul lah. So kita boleh share tips untuk minat untuk tajwid. Okey, untuk minat tajwid ini kita pertamanya kita kena tahulah kita tak boleh rasa diri kita ni sempurna. Saya sendiri pun bila saya dah mengajar, bila saya dah jadi guru lah sekarang, jadi guru, dan tahulah kita kena sentiasa perbaiki diri. Tak boleh rasa diri kita sempurna lah. Sebab bila kita pergi belajar dengan guru lain, komen guru lain tak. Jadi kena banyak berguru. Daripada banyak berguru ni lah kita tahu rupanya banyak benda yang lagi kita perlu tahu, banyak lagi yang kita perlu belajar. Jadi nak minat pada tajwid ni, kita kena, antara cara yang lainnya, kita kena berdampingan lah dengan Quran. Kita kena dengar, buka YouTube, dengar lah bacaan Qori-Qori, dengar Taranum contoh, dengar bacaan kiraat. Jadi dengan daripada itulah kita akan rasa minatnya, macam mana dia boleh baca dengan keadaan bacaan yang tepat, bacaan yang betul. Kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan boleh pergilah solat dekat banyaklah surah-surah, masjid-masjid, dengar bacaan imam tahfiz, macam mana dia menjaga ketepatan dari sudut dia jaga hafalan dia jaga dari sudut makhraj dia macam mana. Jadi tuan-tuan kena tanam rasa minat terhadap tajwid ni, sebab nak kita kena sentiasa tak boleh rasa dalam diri kita ni kita dah okey dah. Itu yang paling penting. So untuk tajwid memang penting lah untuk setiap bacaan Al-Quran. Okay. Dan paling penting sekali tajwid ni kena berguru lah. Kalau yang saya dah cerita minggu lepas, dengan tengok Facebook yang lain-lain media ni, sekadar kita nak tambah sahaja, tapi yang lebih tepat lah bila kita ni pergi cari guru yang sebenarnya. Okey, ada soalan Ustaz boleh ada apa-apa soalan yang was-was ke kita nak tanya Ustaz Syafiq tentang, mungkin Ustaz Syafiq boleh bantu. So kita ada Puan Farah, Puan Anis ni dia sentiasa ada. Minggu lepas pun kita tengok dia ada. Dia selalu support kita dan join kita punya live. Okey, insyaAllah saya akan teruskan kepada kita punya perbincangan ini. InsyaAllah hari ini kita bincang berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okay, jadi tadi saya dah terangkan berkenaan dengan lahnul jali, kesalahan yang sangat berat. Dan saya dah tekankan sedikit berkenaan dengan surah Fatihah. Ada antaranya adalah tadi 7 tempat kesalahan dalam Al-Quran. Okey, dekat sini saya nak kongsikan sedikit lah berkenaan dengan, saya ada terbaca dalam artikel daripada Pejabat Mufti dan telah dipublishkan oleh Ustaz Umar Mukhtar Muhammad pada tahun 2017 berkenaan dengan soalan orang tanya lah, macam mana kalau kita solat kita perasan imam yang jadi imam tu dari sudut Fatihah dia tidak sempurna, ada kesalahan dari sudut sin dia bunyinya shin. Contoh dia bunyi mustaqim. Huruf sad dia bunyi syira. Jadi huruf sad, huruf sin dia tukar dengan shin. Okey. Dan soalan dia lagi, dia tanya bolehkah makmum tu dia mengikuti imam yang salah lah. Okey. Sahkah solatnya? Okey. Jadi dekat sini ada beberapa jawapan lah yang dijawab oleh Ustaz Umar Mukhtar ni, yang diupload oleh Ustaz Umar Mukhtar ni. Okey, yang pertama adalah kita lihat dari sudut mazhab Syafi'i. Jadi
Nak jadi imam ni yang pertamanya mestilah qari. Apa tu qari tuan-tuan? Qari ni adalah dia bacaan yang baik. Bacaan yang baik. Bacaan Fatihah dia sempurna. Jadi bukanlah syarat orang yang ummi. Ummi ni ummi. Ummi bukan mak lah, bukan mak rumah tu, bukan ummi tu. Ummi ni adalah orang yang tidak sempurna dari sudut Fatihah. Okey, jadi seorang qari, seorang yang baik dari sudut bacaan dia, bila dia solat jemaah, dia tahu imam dekat depan tu ada dari sudut kesalahan, dari sudut kesalahan, dia bolehlah mufaraqah. Okey, dia lah keluar daripada jemaah tersebut lah. Okay. Jadi kalau contoh dia solat, dia dah tahu dah imam baca salah, dia tetap nak ikut juga. Jadi macam mana solat dia? Solat dia kena ganti solat tersebut. Sebab dia dah tahu dah imam tu baca salah. Okey. Jadi macam mana kalau contoh keadaan setempat tu imam tu sama level dengan semua makmum. Macam mana keadaan? Jadi tanya tu. Tanya macam mana kalau imam tu bacaan sama dengan makmum. Okey. Jadi tidak batal solat lah kalau imam tu sama level dengan makmum. Okey, jadi surah Fatihah ni sangat perlu kepada penekanan. Kita kena sentiasa perbaiki surah Fatihah ni. Sebab kita nak baca tiap hari, kita akan ada solat dan sentiasa perbaiki. Okey, jadi saya akan teruskan kita kepada kesalahan lahnul khafi. Sebelum tu kita ada soalan dalam satu Ustaz. Soalan saya, kalau baca Al-Fatihah tapi tak ingat makna, sah tak solat? Sah, tak ada masalah. Solat selagi mana bacaan Fatihah tepat walaupun tak faham makna, tak ada masalah. Sah solat. Yang paling penting adalah bacaan. Bacaan jelas. Jadi untuk makna ni, untuk kita lebih khusyuk dalam solat, untuk lebih kita rasa ni lah rasa tadabbur, kita memahami apa maksud surah Fatihah. Betul? Sah tapi penting, tapi kita kena perbaiki lagi. Okey. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Sorry. Okey, berkenaan dengan lahnul khafi, kesalahan yang kecil ini. Okey, lahnul khafi ni apa tadi saya sebut tuan-tuan? Lahnul khafi ni adalah kesalahan yang tidak merubah makna. Okey. Boleh lihat slide. Nampak tak? Okey, kesalahan yang tidak merubah makna, cuma kita tak jaga dari sudut panjang pendek harakat, dan tak jaga dari sudut idgham, ikhfa semua tu lah. Okey. Jadi benda ni orang yang belajar tajwid tahulah. Okey, ada kesalahan orang tak jaga, ada wajibul ghunnah dilanggar. Contoh, ada tempat-tempat harakat dah cukup. Jadi kesalahan yang lain juga dari sudut sebutan. Saya kemukakan dekat sini beberapa dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ni antaranya kesalahan yang tersembunyi, lahnul khafi, yang kira contoh maliki, ada yang baca dengan sabdu maliki pada salah satu, pada lam ataupun kaf, maliki ataupun maliki. Contoh antara kesalahan yang kecil lah. Okey, tidak merubah makna. Okey, yang seterusnya baca tanpa dengung. Ini baca straight. Kalau kita dalam surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, adanya ma'arif sukun. Jadi kita qadar nak baca adalah 2 atau 4 ataupun 6. Jadi ada yang kita dah, bila kita dah baca 2, kena baca 2 straight lah. Ar-Rahmanir Rahim 2 lah. Jadi ada yang tak jaga dari sudut tu lah, panjang pendek. Okey, yang ketiga mustaqim. Pada kalimah mustaqim ni ada yang baca dengan huruf Ghof Parsi. Ghof Parsi ni sebahagian daripada orang yang mana dia baca dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia tak bunyi huruf qaf lah. Mustaqim. Jadi benda ni
Dikira ulama kata makruh lah, makruh. Jadi sebahagian daripada ulama yang lain kata kena, tak boleh lah. Antara kesalahan yang kecil lah. Lagi ayat yang pertama, Bismillahi. Bismillahi ada yang baca dengan baris harapan. Bismillah. Okay. Jadi ni antara kesalahan-kesalahan kecil. Mungkin tuan-tuan mungkin rasa betul ke? Rasa macam dia kesalahan yang tidak merubah kepada makna. Okay. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah antara rujukan Fathul Mu'in, Al-Iqna', Uriyah Al-Mustabshidi, Al-Taqrirat Al-Sadidah. Okay. Jadi itulah tuan-tuan, dari sudut lahnul khafi, kesalahan yang tidak merubah kepada makna Al-Quran. Okay. Dan yang lain kalau dalam surah Fatihah, contoh dalam surah Fatihah, ataupun saya ambil jalan kebiasaan lah orang Melayu ni, bila solat terawih saya perasan lah, kalau rakaat kedua kat kampung ni mesti baca Qul Huwallah. Jadi kalau imam-imam yang apa ni, yang biasalah kampung kan, dia akan baca Qul Huwallah. Dia baca dengan tebal pada huruf waw. Itu tidak termasuk dalam kesalahan lahnul jadi, itu lahnul khafi. Dia tetap baca dengan baris fathah Qul Huwa bagi atas, tapi dia baca dengan keadaan tebal pada huruf waw. Tidak, dia kira salah lahnul khafi. Okay. Jadi yang lain lagi, kalau dalam surah Fatihah adalah beberapa tempat yang sudah makhraj lah, makhraj tak apa-apa nak tepat lagi. Okay, jadi kita kena faham lah, kita lidah Melayu kena perbaiki selalu lah, insyaAllah. So Ustaz, kita ada beberapa soalan lah. Ustaz boleh tengok Soalan. ada soalan. Yang ramai orang nak tahu. Banyak soalan. Okay. Okay. Apa ni? Soalan yang mana tu Ustaz yang berkenan dia? Ustaz Boleh ke baca Al-Fatihah satu nafas, ayat pertama berhenti dan sambung ayat kedua tanpa ambil nafas baru dan tanpa sebut baris huruf terakhir? Macam mana? Sebelum baca berhenti dan sambung ayat kedua. Ayat pertama berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua sambung dengan ayat sambung ayat kedua tanpa ambil nafas baru dan tanpa sebut baris huruf terakhir. Ini disebut sebagai saktah. Saktah. Jadi kena ni lah, kena ambil nafas yang baru lah. Saktah. Okey. Kita ambil soalan, apakah hukum makmum ikut imam yang salah bacaan? Masalah ni saya dah terangkan kan. Makmum yang ikut imam yang salah baca ni, pertamanya syarat mazhab Syafi'i, dia mestilah, kalau makmum ni adalah makmum yang qari, makmum yang baik dari sudut bacaan Fatihah dia, dan bacaan yang sangat baik daripada kalangan orang ramai tu, dia dah tahu bacaan imam ni salah, dia tak boleh ikutlah imam tu. Okay. Jadi cara dia, contoh dia, saya dah tekan tadi, boleh lah untuk mufarakah. Dan apa ni, kalau dia dah tahu dah salah, dia tak boleh ikutlah imam tu. Okay. Jadi selepas solat tu, dia tegurlah imam macam salah tadi, dan imam tersebut kena perbaiki. Jadi kalau biasalah kita ni macam segan sikit nak tegur imam kan, kita segan sikit nak tegur imam sebab macam benda tu macam imam takut segan lah, bolehlah jumpa dengan Bilal ke ADK masjid yang lain, pesan lah imam kena perbaiki sikit macam ni, saya dengar campuran sikit. Okay, jadi saya akan teruskan lagi berkenaan dengan satu pecahan lagi dalam kesalahan ni, lahnul khafiyul khafi. Okey. Jadi lahnul khafiyul khafi adalah kesalahan yang paling tersembunyi. Okey. Jadi kesalahan yang paling tersembunyi ni adalah kesalahan yang apa ni? Sukalah untuk kita ni, orang biasa nak dengar ni. Kita orang biasa dengar ni macam tak dapat nak tulis lah. Betul tak macam salah ni, macam dah betul lah sebutan dia.
Jadi sebab tu saya sebut tadi, kita ni kena juga belajar Quran dengan lidah dengan orang yang mahir dari sudut sebutan huruf, orang yang pakar dalam bahasa Arab, cara sebutan huruf yang sempurna. Sebab tu saya tekankan antaranya kita boleh cuba cari Syekh Arab lelaki dengan dia. Jadi bila kita dah tahu, dia dah dapat bezakan lisan Arab dengan lisan Melayu lah. Ada perbezaan dari sudut sebutan, slang. Slang. Jadi antara contoh, saya ambil contoh yang mudah. Kita dengan orang Melayu, kita dah biasa sebut. Contoh, Maliki Yaumiddin, kita sebut ma. Betul dah balik fathah. Tapi kalau dari sudut kalau belajar sebutan Arabnya, dia kena lembut sikit. Maliki Yaumiddin. Bukan ma. Dia tak buka sangat. Jadi ada yang saya belajar dengan Syekh Bakri Ayub, sebutan ni dia tak terlalu buka mulut. Maliki Yaumiddin, tidak terlalu buka mulut lah. Ada huruf-huruf yang dikategorikan sebagai huruf-huruf yang kena senyum. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, tak senyum. Adalah huruf-huruf yang ada yang perlu senyum, ada huruf yang tak perlu senyum. Ada banyak kategori. Jadi kita nak sebut yang ni cara Arab sebut tu macam mana. Jadi untuk khafiyun khafi ni, kita perlu talaki lah. Kita perlu jumpa orang yang pakar, orang yang ni lah, dalam bahasa mudah, orang yang ni lah, yang lisan dia dari sudut sebutan dia dah mahir lah. Okay, dah mahir lah sebutan Arab ni. Okay. Dan ada juga buku Melayu lah yang dah tasihkan bacaan dia dengan ulama-ulama, dengan tutup guru ni, tutup guru qiraat. Jadi bacaan dia dah tepat. Boleh ke? Kita share ilmu, kita boleh ajar yang lebih, yang untuk perbaiki kan, untuk macam ustaz boleh ajar anak murid, anak murid boleh share dengan kawan. So ni sebutan Arab bunyi Melayu. Macam ustaz betul lah, ustaz share tadi bunyi Arab bunyi Melayu macam tu. So banyak juga yang hari ini kita belajar tentang kesalahan yang mungkin kita ni je, maksudnya tu salah tau. Kita kena lebih titik beratkan benda tu. So macam kita janjikan, sebelum ni kita ada nak bagi hadiah gold bar. Gold bar yang orang kita tanya, apa gold bar tu yang kita Narina nak kasih tu kan. So kita kat sini kita ada kita ada shortlist yang dia sangat setia, and dia sentiasa scan QR code ni. Kita ada sebenarnya 36 nama, tapi nama tu kita rahsiakan lah. So kita dah ada jawapan ke? Belum lagi. Okay, first kami minta maaf sebab Ustaz dah sediakan slideshow, tapi kita ada masalah teknikal. Sebab kita nak tunjuk slideshow ni yang Ustaz dah buat, dia cantik-cantik untuk share dengan kita, untuk share time live ni. Tapi maaf sebab kita ada masalah teknikal, Ustaz tak jelas, maaf. Okay, so ada lagi soalan tak? Ustaz boleh bantu? Ada soalan dari sana? Okay, kalau ada soalan boleh tanya lah. Kalau saya tak sempat jawab ini, InsyaAllah saya jawab untuk minggu depan lah, InsyaAllah. Okay, macam kita tahu kan, kita ada produk Rose Love yang sangat special untuk wanita and mami. So hari ini kita akan share situasi dan masa launching untuk Rose Love ni. So kita boleh tengok.
I got pain from my waist up, and I wake up and I take drugs and I say stuff that I make up, like I hate love and I hate that I can't. I didn't even decide how that it looks like. But inilah orang yang bila hati dia sesama bercantum untuk sama-sama. I don't know what to tell them, I can't. You choose to be patient because you love it. You choose to upgrade your knowledge because you want to be the best mother or the best father. It is not a competition. It is not about being the best mother or father in the world. Be the best father and mother. Kita perlukan kasih sayang dalam keluarga, dan masa tu saya diberi ilham lah, orang kata macam kita buat komunikasi dengan anak melalui sentuhan terapi. Maknanya kita kena bonding dengan dia, kita kena selalu sentuh anak kita. Semasa anak saya cuma kecil-kecil belaka kan, saya memang kurang, benda tu memang sangat lelaki. So dari situ kita mulakan Narina untuk terapkan kasih sayang dalam keluarga, dan masa tu memang saya tahu itu dia, saya tahu melalui sentuhan. Ejen Narinar. Saya bermula sebagai pengguna sebenarnya, dan sekarang dah masuk produk kelima, produk terbaru Narinar, Rose Love. So semua mak-mak mana yang selalu stres jaga anak, kerja, lepas tu hormon tak stabil, tak ada sebab tiba marah, bila dah guna, anak pun akan rasa tak tertekan di bawah jagaan korang. Hai, Assalamualaikum. Saya Masmi, dan apa yang seronoknya hari ini saya berkenalan dengan essential oil. Okay, so essential oil yang saya berkenalan ini adalah daripada Narina, dan saya dapat satu botol Rose Love. Okay, memang rasa tenang, walaupun penat, tak rasa macam terlalu stres. Terasa benda ni nak tak nak selama ni kita tengok, kita tak pernah alami. So hari ni saya merasai apa yang orang sedunia menamakan essential oil. Alhamdulillah, ibu sangat seronok. Sebab apa? Hari ini launching Rose Love. Rose Love ni apa? Rose adalah relax, optimistic, serene dan juga energize. Alhamdulillah, dicipta oleh Narida ni special untuk ibu-ibu dan mengambil inspirasi daripada ibu sendiri. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua para wanita, para ibu, para isteri yang dah dapatkan Narina Rose Love yang kita secara officialnya kita lancarkan pada hari ini di seminar First Class Parents in collaboration with Ibu Rose. Jadi kepada siapa yang tak berapa sure apa kegunaan Rose Love ni, so Rose Love ni khas aroma dia kita buat untuk meredakan dan kurangkan stres para wanita lah. So untuk kita stabilkan kita hormon, untuk rasa lebih relax, rasa calming. So samalah dengan meaning Rose itu sendiri, relax, optimis, serene and energized. Ya, terima kasih banyak semua yang datang pada pancaran kami, dapatkan Narina Rose lah untuk kebahagiaan keluarga bersama. Okay, tu kita punya semasa tu masih launching Rose Love yang kita ada Ibu Rose, kita ada founder kita sendiri Kak Erin yang turun untuk launching Kak Ibu Rose bersama Ibu Rose di Damansara. So dia punya sangat happening, dia punya dengan warna pink dia, so macam dan kita dah janjikan minggu lepas kita nak bagi dan hadiahkan gold bar kepada yang bertuah. Yang kita ada senarai 36 nama dia untuk
untuk mesti tertanya-tanya macam ni dia boleh dapat senarai 36 ni kan. Okey. Ni antara syarat untuk join untuk dapatkan gold bar ni ialah dapatkan Narina dan kena QR code untuk kumpul point. Okey. So kita kat sini kita ada loket emas yang kita nak hadiahkan kepada yang bertuah hari ni. So kita ada kat sini loket emas dari Narina. Kita nak hadiahkan kepada puan ... sangat special. So kat sini kita ada balang. Kita dah senaraikan dan kita masukkan dalam ni nama dan kita akan pick random. Okay. So Ustaz lah boleh tak ambil satu? Ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tu. So dah dapat. Okay, terima kasih Ustaz. So kita dah dapat. Ramai yang dah tanya-tanya ni siapa punya loket emas yang sangat special ni. So kita ada yang nama tentera ni ialah Siti Jamilah binti Abdul Karim. Puan Siti Jamilah ni dia mungkin dia sangat dia kumpul point dan sentiasa nak yang terbaik untuk anak. So kita boleh cuba call hari ni untuk kita beritahu di antara pemenang. Kita angkat call lah. Puan Siti Jamilah binti Abdul Karim. So kita angkat call, tak apa. HQ Narina akan hubungi Puan Jamilah secepat mungkin untuk kita hadiahkan loket emas ni yang kita janjikan yang sebelum ni. So hari ini sajalah untuk topik hari ini Ustaz. So banyak hari ni yang kita dah belajar, yang kita dah share, Ustaz dah share, kita ambil peluang, kita belajar dan kita improve diri sendiri. So jangan lupa teruskan live bersama Narina pada hari Selasa dan Khamis pada pukul 12 tengah hari sampai pukul 1 tengah hari. So itu saja Ustaz. So terima kasih Ustaz untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum.